gangguan seksual juga berlaku dalam pengangkutan awam yang statistiknya membimbangkan jugalah. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya difahamkan dalam artikel sebelum ni, katanya kalau gangguan seksual secara seluruh di negara kita tahun 2022 dia kata dia mencatatkan 2020 dia kata 378 kes. Okey. Nak tunjukkan kes gangguan seksual ni meningkat tahun ke tahun. 2021 Oktober berapa? 507. Wow. So Hampir 2 kali itu ganda. antara kita, walaupun kita dapat tahu bahawa kenapa meningkat tahun demi tahun kan. Bila ada pengangkutan awam lagilah, orang awam dalam tu kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi kita fokuskan kepada gangguan seksual dalam pengangkutan awam. Kita nak terus bersama tetamu kita hari ini, Dr. Wanita. Astaghfirullahalazim. Dr. Wan Arnidawati, Wan Abdullah, Pensyarah Kanan Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi Manusia UPM. Selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih, Doktor, datang bersama kami. Minta maaf tadi tersasul. Dr. Wan lah, Dr. Wan. Dr. Wan. Okey, boleh je. Doktor, mungkin kita bercakap berkenaan gangguan seksual ini, ianya boleh berlaku, tapi fokusnya dalam pengangkutan awam. Yang pertamanya, kenapa ianya menjadi tempat dan juga antara sebab utamalah pengangkutan awam itu, gangguan seksual, seakan sinonim pula, Doktor. Okey, terima kasih Hani Fariha. Okey, bila kita sebut tentang gangguan seksual ni, ialah satu yang orang kata agak terpencil, remeh-temeh, tapi Fariha dah tunjukkan statistik tadi. Walaupun kita katalah 500 je kan, tapi ia adalah satu yang sangat kritikal bagi kita lah. Selalu kita sebut juga gangguan seksual di tempat kerja. Kan? Selalu kita, saya pun biasa bercakap tentang itulah. Gangguan seksual di tempat kerja, tapi sekarang ni di pengangkutan awam pun sama berlaku. Betul. Jadi sekarang kita nak commute daripada rumah ke tempat kerja tu, selalunya tadi pun prasarana ada sebut dalam 50 ke 60% wanita yang menaikilah kenderaan pengangkutan awam ni. Jadi sebenarnya kalau kita tengoklah gangguan seksual itu sendiri, definisinya sebarang perlakuan yang berunsurkan seksual lah. Okey, yang mana dia memberi kurang senang, ketidaksenangan, rasa ancaman, rasa ugutan kepada seorang individu lah, tak kira wanita dengan lelaki sebenarnya. Jadi dan suasana sebenarnya dalam pengangkutan awam tu kan, bila peak hours tu memang sangat tersepit kan. Saya pagi tadi pun naik MRT. Jadi saya dah merasailah macam mana suasana bila peak hours tu. Memang kita kena pandai-pandai cari tempat ruang lah. Dan saya ucapkan tahniah lah pada prasarana mengambil inisiatif untuk memperkenalkan kos wanita tu. Kan? Jadi cuma kos wanita tu dia duduk hujung. Kadang-kadang kita dah nak rush tu tak sempat nak pergi ke kos wanita. Jadi akan ada jugalah wanita yang berada di kos yang ramai campur tu campur tu. Jadi bila kita sebut gangguan seksual ni, selalunya kalau dia ada beberapa bentuk lah gangguan kan. Selalu dia ada lisan dan bukan lisan lah. Jadi bila kita sebut gangguan seksual di tempat kerja ni, sebab dia ada hubungan kan, perkara yang berulang-ulang yang berlaku. Tapi bila dalam pengangkutan awam, selalunya dia berlaku secara instan kan. Jadi pelaku tu pun dia mengalami rasa nak mengganggu tu secara instan. Time tu lah dia rasa. Jadi dia berbeza dengan gangguan seksual tempat kerja. Jadi apa yang kita boleh tekankan dekat sini adalah individu lah, sebagai kita sebagai wanita. Macam mana kita nak menjaga diri kita lah bila dalam pengangkutan awam ni. Tapi kebiasaannya kalau gangguan seksual ni, kalau kita antarabangsa kan, kita takut. Kita takut nak bagi tahu orang. Apatah lagi kalau kita ada geng, kita naik pengetahuan awam ada 2 orang. Okey, kita macam kita boleh bandingkan. Tapi kalau kita seorang tu, perasaan takut tu untuk tampil tu, bagaimana kita nak melakukan sesuatu kan bila adanya macam doktor kata instant. Selalunya bila kadang-kadang wanita ni pun dia tak perasan, ni gangguan seksual ke tak ni. Nanti kan tergeser sikit, back sikit pun dah tu kan. Macam tapi kita kena sensitif. Sensitif. Jadi macam mana kalau kita tengok bila kita naik kenderaan awam ni, pengangkutan awam, train ataupun bas, kita tengok orang sekeliling tu. Sebab bila pengganggu ni kita tak nampak, dia tak ada tepek dekat muka dia, pemangsa, pelaku tu kan. Jadi
memang tak boleh nak nampak gaya tu, kecuali orang yang boleh nampak lah kan, boleh tu level tinggi lah kan, boleh nampak apa tingkah laku yang akan dia buat lah. Okey, jadi bila sebab kalau kita kata pengangkutan awam ni bukan sekadar yang ramai tu Fariha. Kalau kita naik e-hailing, memang seorang lah boleh juga berlaku. Sama ada apa tu kita sebagai penumpang kan, jadi kita seorang, macam mana tindakan kita lah. Jadi macam bila kita macam Fariha kata, kalau ramai-ramai kita agak berani kan. Ada setengahnya juga mangsa ni dia malu, dia rasa segan, lepas tu dia kata takut nanti orang kata dia perasan je, dia overreact kan. Tapi ada juga yang memang bila dia berlaku kepada diri dia, dia rasa macam takut, tak tahu nak buat apa kan. Tapi itulah kita kata bila dah ramai dalam pengangkutan awam ni, orang sekeliling tu, kita sebagai orang sekeliling pun kena prihatin. Kena selalu tengok kalau kita nampak sesuatu yang tak betul, okey, kita nampak ada seseorang tu macam nak tak boleh nak react, kita cuba bantu. Itu peranan kita jugalah. Kita cakna dengan sekeliling. Okey, kita nak raikan dulu komen-komen dan juga perkongsian yang dibawakan di Facebook kami, Malaysia TV3. Ada satu komen ni yang kami nak sharekan dengan anda. Ini perinciannya. Iaitu dari Easy Yaakob. Saya sangat setuju dengan adanya coach wanita sebab lebih selamat. Antara tahun 2006-2008, saya banyak gunakan KTM, LRT dan juga Starline lah, serta bas rapid untuk ke Kuala Lumpur dari Subang Jaya. Sebelum adanya coach wanita, saya selalu kena gangguan seksual. Ada yang buka zip seluar, ada yang sengaja nak duduk sebelah dengan niat sebaliknya, ada yang sengaja tunjuk dia tengok video lucah sambil on sound phone. Kuat juga bila kami tiba di stesen-stesen yang dah tak ramai orang. Tapi lepas wujudnya coach wanita itu, ramai juga lelaki yang masih degil duduk di coach wanita. Madiah pun cakap coach wanita sangat-sangat membantu, lagi-lagi yang bergerak solo. Betul lah macam baru awak cakap tadi lah. Cuma ya, saya nak panjangkan sedikit perbincangan kita ni. Lelaki pun kerap diganggu juga dengan gangguan seksual ni. Tapi mungkin lelaki sama lelaki ke. Ada juga. Saya pernah diganggu ketika saya remaja. Ketika remaja lah. Muda remaja lagi. Bersorangan pada kita, diganggu oleh lelaki di sebelah dengan perlakuan pegang-pegang saya lagi lah. Awak lari? Takut. Tak boleh. Takut. Maksudnya ianya boleh berlaku kepada sesiapa sajalah, doktor ya. Dan melihat kepada pelaku ni terlebih dahulu. Macam mana kita nak yalah, kita kena ada insting jugalah, elakkan, jauhkan diri daripada orang macam ni. Macam mana kita nak tengok, oh ini mungkin ada potensi ataupun tidak. Macam mana doktor ya gambarannya? Yalah, kalau kita ada pilihan lah. Bila kita masuk coach tu, ada tempat yang kosong yang sesuai untuk kita duduk, bukan duduk di bersebelahan. Kita dah cuba mengelak, cari ruang yang sesuai kan. Diri kita sendiri pun kena ada rasa macam nak menjaga diri kita lah, kan. Memang betul tadi Hanif kata, memang lelaki pun ada sama. Dan sekarang dunia kita ni ramai kan. Dekat Malaysia sendiri pun kita ada pekerja asing kan, orang asing. Jadi macam-macam. Betul. Sebab pelaku ni sebenarnya kita boleh kata dia parafilia lah. Parafilia ni yang disorder berkait dengan seksual lah. Tapi ada juga mereka yang mengalami masalah dari segi kesejahteraan hidup, dari segi hubungan dengan family, dengan tu, jadi dia berserabut tu, ada kadang-kadang membuatkan dia rasa macam nak ganggu orang lain kan. Kita tak tahu yang itulah. Jadi saya selalu labelkan orang pengganggu ni adalah orang yang bermasalah. Dia sakit sebenarnya. Sebab itulah kalau kita tengok kes-kes, kenapa terlepas lepas tu kan, lepaslah daripada hukuman sebab ada history kurang waras tu. Sebab kalau orang waras ni takkan buat kan, Hanif pun sendiri kan. Tak adalah nak pergi sentuh peha sebelah kan. Tiba-tiba kan. Tak ada tiba-tiba. Jadi kadang-kadang pun kita pun takut juga Fariha nak terus judge tu kan partner dia pula. Kan pasangan dia ke kita tak tahu kan. Jadi kena tengok. Tiba-tiba je kan macam kau ni kenapa kan. First thing kita sebagai individu kena peka dengan diri kita sendiri, keselamatan diri kita.
cuba cari tempat yang sesuai. Katakan naik e-hailing tadi kan, macam kita naik seorang-seorang tengah malam pula. Jadi cuba bagi tahu seseorang, family ke, ni nak naik. Tapi kadang-kadang bila Grab tu dia dah ada dalam sistem. Kan kita rasa agak selamat lah. Kita dah tahu semua, tapi kadang-kadang selamat pun bila dah berlaku tu baru nak tu tak guna juga kan, Fariha. So, apa terbaik, cara terbaik kita kalau terutama yang bergerak solo lah kan. Kalau yang bergerak solo ni, saya nasihatkan kalau yang naik e-hailing, bagi tahu kalau boleh kita sekarang dah ada aplikasi banyak kan. Maklumkan dekat keluarga, kawan-kawan ke, ataupun kita boleh onkan yang navigation yang dekat mana kita tu kan, live location tu, live location. Jadi kalau yang di pengangkutan awam lah yang ramai macam ni, untuk kita bergerak solo, jadi kita kena alat keselamatan tu kena ada jugalah. Penting. Ya, itu sebagai pendinding diri kita kan. Selain pandai silat ke apa semua kan. Jadi cuba cari tempat yang kita rasa selamat. Okey, jangan kita pula yang sengaja pergi tu kan. Kadang-kadang lelaki pula dia tak selesa. Bila perempuan tiba-tiba duduk sebelah dia, walaupun dia perempuan tu bukan berniat nak mengganggu. Jadi saya rasa macam coach wanita tu memang saya setuju tadi, sangat membantu. Bukan sekadar untuk penumpang wanita, tapi penumpang lelaki pun dia rasa tak adalah orang nak kata dia ni tiba-tiba nak ambil kesempatan. Nak ambil kesempatan. Jadi dia pun selesa. Itu yang tadi Wakil Prasarana kata, kita nak menyediakan perkhidmatan yang selesa kan. Jadi penumpang rasa selesa, dia akan naik lagi lah. Betul. Kan? Maknanya berbalik kepada diri sendiri terlebih dahulu, individu terlebih dahulu, kita scan dululah kalau ada pilihan, cari tempat yang selamat. Kalau tak ada tu kita scan, kita pastikan persediaan kita pun baik juga lah ya. Betul. Baik. Terima kasih doktor di atas penjelasan itu. Diharapnya kita dapatlah juga sedikit maknanya preparation atau persediaan. Kadang-kadang kita takut juga, alamak pergi seorang takutnya. Kita banyak overthinking kadang-kadang. Tapi kena tahu overthinking kadang-kadang bagus. Cuba kena filter sikit. Janganlah macam semua orang kita anggap pemangsa kan. Tidak jugalah, kita sendiri pun kena sama-sama juga. Okey.